Sama dia record ya. Okay, good. Okay, so kita tiba bahagian phasor diagram. So korang sebagai conclusionnya untuk phasor diagram, sebagai conclusion untuk phasor diagram, current mesti in phase dengan voltage resistor. Lepas tu voltage capacitor dia ke bawah, lagging behind current by pi over 2 radian. Voltage inductor leading current by pi over 2 radian. Okay, so tu kesimpulan untuk melukis phasor diagram. Okay. So maksudnya kan korang, kalau kita ada VC ni, punya formula ni yang VC sama dengan V0 C sin omega T minus pi over 2 kan phasor diagram kita ke bawah. So maksudnya madam boleh buat formula VC sama dengan V0 C dan ke bawah ni bentuk apa? Bila phasor diagram kita ke bawah ni bentuk apa? Sin ke cos ke negative sin ke negative cos? Kita tak ada negative sin kat sini. So mana satu? Kalau VC kita ke bawah, negative cos. Betul tak? Dia adalah shape negative cos. So sebenarnya sin omega T minus pi over 2 adalah negative cos omega T lah lepas kita shiftkan kita punya angle, kita punya phase angle. Faham tak? Korang dah belajar kan matematik yang shift punya kan? Madam pun dah ajar sebenarnya waktu wave kita sebelum ini. So yang melibatkan, maksudnya kalau ada shifted tu kita akan shiftkan sama ada y axis ataupun wave kita. Okay. So tu kita nak teruskan dengan RL circuit. Okay, RL circuit consists of resistor and inductor. Okay, inductor VL kita ke atas. Okay, VR kita adalah X axis dan current lah dekat X axis. Okay, so ada dua voltage dari inductor dan resistor. So VRMS madam suruh buat macam mana? VRMS daripada power supply. So kita akan buat dash 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 dan dash dash line. So dia adalah sebenarnya theorem Pythagoras between VL and VR. Okay, boleh. Okay, next. RCL. So ada tiga voltage. Voltage resistor ke sebelah kanan. Okay, madam buat dekat sini, VC madam lebih pendek berbanding VL. Contoh, voltage inductor lebih besar lah berbanding voltage capacitor. Dia boleh jadi dalam soalan voltage capacitor yang besar. So kalau voltage inductor lebih besar, so kepanjangan phasor untuk inductor tu kena lebih panjang lah berbanding VC. Perasan madam lukis tu VL tu madam buat panjang sikit. VL madam kecil, pendek sikit. Menunjukkan voltage inductor is greater than voltage capacitor. So macam mana resultance VRMS kita? So pertama sekali apa yang kita kena buat dekat Y axis ni? VL dengan VC ni nak buat apa? Okay, dah panjangkan. Okay, macam mana dengan resultance dia? Nak pilih plus ke minus ke theorem Pythagoras? Yang dekat Y axis. Minus, betul tak? Sebab VL atas, VC ke bawah. So kita kena dapatkan berapa lebihan panjang VL berbanding VC. Okay? So kita akan tolakkan sebab diorang adalah opposite in direction. Resultance kita adalah tolak. So dia akan jadi VL tolak VC berapa lebih panjang. Okay. Lepas tu barulah buat theorem. Baru boleh buat theorem Pythagoras kan. Antara VL tolak VC dengan VR. So VRMS kita dekat belah situ. Faham tak? Okay, so dia mesti hujung anak panah. Yes, good. So dia mesti hujung anak panah dan intersection yang kita nak buat tu dari intersection lah. Okay, so good. Okay, so yang itu untuk phasor diagram kita. Okay, so next baru madam nak pergi dekat atas bahagian phase angle. So what is phase angle? Okay, so ini
bahagian bawah ni. Korang buka bahagian belakang kan, korangnya kertas A4 tu boleh salin nota untuk definition pula. Pertama sekali definition phase angle. Phase angle simbolnya adalah phi, salin yang phase angle saja. So phase angle is an angle between I RMS and V RMS. Okay, dah. Okay, so kita nak pergi ke phasor diagram balik semula. So berapa phase angle antara I RMS and V RMS? Untuk pure circuit resistor, V RMS ni adalah nilai VR. Sebab madam kata pure circuit ni dia anak tunggal. So V RMS kan dari power supply, betul? So V RMS ni akan samalah nilai dengan VR tu. Faham? Kalau dia adalah pure circuit, samalah dengan pure capacitor. VRMS adalah nilai voltage capacitor. So yang ni pun sama, yang pure inductor. VRMS untuk pure inductor adalah V inductor sebab dia adalah pure circuit. Okay, so berapa phase angle untuk pure resistor? Adalah angle antara current dan VRMS. So berapa angle dia? Berapa? Berapa angle I RMS between I RMS dengan V RMS? Zero lah sebab tak ada angle, betul? Sebab current is in phase dengan VR dan madam kata VR tu adalah V RMS kalau dia adalah pure resistor, faham? So untuk pure resistor phase angle dia adalah 0 radian. Kalau pure capacitor, berapa phase angle dia? Pi over tu 90 degree, betul? So 90 degree tu positif ke negatif kalau dia fourth quadrant? Negatif. So negatif pi over 2 radian. Kita buat dalam unit radian tau, bukan unit degree. Okay, kalau pure inductor, pi over 2 radian. Positif lah. Okay. Okay, so next yang ini. So kan I kita kan sentiasa dekat x-axis, I RMS tu sentiasa dekat x-axis. So kan tadi mereka kata phase angle adalah angle between I RMS and V RMS. So dia dekat belah situlah dalam phasor diagram kita, dekat bahagian x-axis antara I RMS dengan V RMS. So kita tambahkan phase angle dekat combined circuit kita punya phasor diagram. Okay. So, kalau RC circuit ni RC circuit kita. Macam mana nak dapatkan nilai phase angle? Sebenarnya madam kata ini adalah right angle triangle, betul tak? So macam mana nak dapatkan phase angle? Kita gunakan apa? Daripada segi teorem trigonometri, kita gunakan trigonometri. Trigonometri apa? Tangent, sin, cos, mana satu? Tangent, tarik seluar kan? Opposite bahagi adjacent kan? Okay, toa. Opposite bahagi adjacent. Opposite ni nilai apa? VC kan? Y axis, betul tak? VC. Adjacent nilai VR kan, x-axis kita. So nak cari phase angle untuk RC circuit, gunakan arc tangent lah, kita pindahkan arc tangent ke right hand side. So arc tangent opposite. So VC bahagi VR. Macam tu. Okay, so gunakan je segitiga right angle triangle tu. Trigonometri dari situ. Kalau RL circuit, RL. So phase angle sama dengan arc tangent
Siapa opposite? VRMS hypotenuse kan? So VR adjacent VR, kita punya x-axis. So dia jadi VL bahagi VR. Kalau RCF, okey, ini segitiga kita. Okey, siapa opposite? VL tolak VC, betul? VL tolak VC, VR adalah adjacent. So maksudnya kan korang nak cari phase angle ni, pertama sekali kalau dia suruh minta apa-apa, kita cari phasor diagram dulu. Lukis phasor diagram dulu. Senang je nak lukis. VR dekat X, VL dekat atas, VC dekat bawah. Okey, lepas tu gunakan sahaja trigonometri nak cari apa formula phase angle kita. Okey, so itu. Next adalah impedance. Oh tak belajar lagi impedance. Okay, so kita kena teruskan nota. Boleh salin nota seterusnya. Definition yang kedua, capacitive reactance. Okay, so sebelum ni korang belajar resistor ada resistance dalam dia yang menghalang current. Kan kita ada resistor dalam circuit. So siapa yang halang current daripada flow adalah resistance from the resistor. So kalau kita ada capacitor dan inductor, ada tak dia menghalang current? So jawapannya ada. So tapi kita tak namakan capacitor dengan inductor tu, kita tak namakan dia resistance sebab resistance hanya datang dari resistor. So halangan untuk kapasitor namanya adalah capacitive reactance. Simbolnya adalah X subscript C. So capacitive reactance is the oppositions of current in the capacitor. Maksudnya dekat kapasitor ada capacitive reactance yang menghalang juga current daripada flow, memberi halangan kepada current. Nanti dah kat nama resistor, dah faham? Tapi unit dia masih sama macam resistance. Unitnya adalah ohm juga. Gadat-gadat tu. OHM. Okay, ohm. So next kita ada formula for capacitive reactance. Xc equal 1/2 pi Fc. 2 pi F adalah omega. So 1/omega C. Okay, boleh? Okay, itu untuk capacitive reactance. Kemudian untuk inductor, halangan kepada current for inductor adalah inductive reactance. The symbol is X subscript L. It's the oppositions of current in inductor. Okay, unitnya adalah ohm. Formula XL dia dah tak ada 1/. Dia 2 pi FL sahaja. Okay, XL equal 2 pi FL, 2 pi F kita boleh gantikan dengan omega. Okay, kemudian impedance. Impedance simbolnya adalah capital Z. So impedance adalah total opposition, total halangan. Total oppositions of current in AC circuit. Okey dah. Okey, boleh? Okey, so kita pergi kepada CNC table untuk impedance.
Impedance tadi adalah total halangan, right? Okay, so berapa total halangan untuk pure resistor? Dekat pure resistor cuma ada resistance saja. So total halangan datang dari resistor je lah. So Z sama dengan R. Betul? Kalau dari pure capacitor sama dengan XC. Yes, good kan? Sebab yang memberi halangan adalah capacitive reactance. So Z sama dengan XC. Untuk kita nak tambah formula dekat sini ke? Boleh kot tambah formula dekat sini. Tadi madam buat dekat bahagian belakang kan? So XC tadi formula dia adalah 1/2 pi FC. Kalau kita nak tambahlah formula dekat dalam CNC table juga. Okay, kalau ni L, Z kita sama dengan XL. Formula XL adalah 2 pi FL. Ataupun omega L tadi kan? Okay. So, kalau RC, okay, combine circuit pula. So, siapa yang beri halangan? Resistance dan capacitive reactance. Capacitive reactance XC kita. So, macam mana nak dapatkan Z? Sebenarnya kan korang, kita punya phasor diagram ni boleh in terms of V dan boleh juga in terms of opposition of current. Opposition of current maksudnya resistance, capacitive reactance, inductive reactance dan impedance. Boleh in terms of V dan boleh in terms of opposition. Sebab apa? Sebab circuit kita adalah series. So series currentnya adalah sama. So, okay, macam mana nak letak nota kita? Okay, so maksudnya madam buat nota. Korang boleh buat nota dekat belakang. Kan? Okay. So, kalau voltage resistor sama dengan IR. Kalau voltage capacitor sama dengan IR ke? I apa? IXC sebab R ni cuma untuk resistor je. Yang kita belajar sebelum ni V sama dengan IR sebab circuit tu cuma resistor je yang ada. Dia tak bercampur pun dengan kapasitor dan induktor. Faham? So kalau voltage kapasitor sama dengan bukan IR, IXC lah sebab yang memberi halangan adalah capacitive reactance. Okey, boleh? Kalau VL induktor sama dengan IXL. Kalau VRMS ni dekat mana madam kata? VRMS dekat power supply, betul? Dekat power supply. So I apa? Z lah sebab power supply dia punya voltage pergi ke keseluruhan circuit, betul? So halangan kepada power supply adalah total halangan di dalam circuit tersebut. So IZ impedance. Dan madam kata I ni adalah sama sebab silibus metrik korang punya circuit adalah series untuk alternating current. So I ni sebenarnya sama je, kita boleh rasiokan sahaja. V rasionya dengan VR, rasionya dengan R, VC dengan XC macam itu. Faham? So sebenarnya phasor diagram kita rather than kita buat in terms of voltage, sebenarnya kita pun boleh buat in terms of opposition. Kalau VR tu ataupun R, kalau VC tu ataupun XC, kalau VRMS tu ataupun Z. So kalau kita nak dapatkan Z juga adalah teorem Pythagoras. Sama macam madam tak cakap lagi. Okay. So sama macam kalau ni kan segitiga, right angle triangle, hypotenuse adalah VRMS. Kita ada side VR dan VC. So macam mana nak dapatkan VRMS? Kalau kita punya right angle triangle, gunakan teorem Pythagoras, betul? So VRMS sama dengan square root VR square plus VC square.
So sama macam Z. Nak dapatkan Z adalah teorem Pythagoras antara apa? Bacakan dekat madam formula dia. Z sama dengan square root. Bukan V. Madam buat ni Z. Okay. So XC square plus R square. Faham? Kan? XC square plus R square lah. Betul tak? Kalau V RMS, kita nak letak V RMS tak kat sini? Ada kan? Okay. Madam buat yang V RMS. Kalau V RMS sama dengan square root apa? Teorem Pythagoras kita. VC square plus VR square. Kan? Betul tak? Okay. So kalau kita punya ni adalah V, so kita punya subscript tu V je lah semua. Kalau kita punya terms adalah opposition, so terms tu kena semua opposition. Kalau Z dia jadi XC dengan R sebab tu kawan opposition semuanya. Kalau voltage, so kawan dengan voltage semuanya. Okay, faham tak? Okay, cuba bacakan dekat madam kalau untuk RL. Segitiga kita, RL. Okay, ni VRMS kita punya hypotenuse. Okay, so kita ada yang ini VL sebelah kanan, sebelah bawah tapak segitiga VR. Okay, so VRMS sama dengan dia hypotenuse, right? So square root VL square plus VR square. Kalau Z sama dengan square root XL square plus R square. Macam itu. Okay, so maksudnya impedance dengan VRMS ni boleh gunakan teorem Pythagoras. Kalau phase angle gunakan trigonometri tangent tadi. Kalau Z dengan VRMS boleh gunakan teorem Pythagoras. Okay, kalau RCL dia punya VRMS dahulu. Sama dengan apa? Ni segitiga kita. VL tolak VC, betul? So kurungan VL tolak VC square tambah VR square. Kalau Z sama dengan square root XL minus XC square plus R square. Okay, boleh. By the way, kesemua formula ni sebenarnya dibekalkan. Cuma madam nak ajar konsep dapat formula tersebut tu macam mana. Okay. So, madam dah ajar dah yang formula yang ini V RMS daripada R sama dengan IR, VC sama dengan IXC, VL sama dengan IXL, V RMS sama dengan I RMS Z. Okay. So itu lagi nak letak apa lagi kat sini ni? V RMS. Nak letak apa Sekejap banyak sangat dah. Okay. Lagi apa So kita letak untuk pure resistor ni kita letak V RMS sama dengan I RMS R. Kita letak yang itulah formula tu. So V RMS sama dengan I RMS XC lah sebab power supply punya sama dengan anak dia punya. Kalau pure circuit. V RMS sama dengan I RMS XL untuk pure inductor. Tapi kalau combine circuit, kita kena buat apa? Kalau combine circuit, dia akan jadi V RMS sama dengan I RMS. Kalau combine, contohnya RC dengan RL dengan RCL. Kalau madam nak buat V RMS
sama dengan I RMS darab apa kalau combine punya? Z lah kan, sebab dia dah combine, so dia dah jadi total halangan. Faham? So kalau RC, RL dengan RCL, dia dah combine dah. Dah ada dua benda dah ada dua anak. So kalau daripada power supply punya VRMS sama dengan IRMS, darabkan dengan total halangan lah dalam circuit tu. Faham? Tapi untuk pure circuit, Z dia sama dengan R kalau pure R kan. Sebab tu madam letakkan R. Dekat sini sebenarnya semua orang VRMS sama dengan IRMS Z semua. Tapi sebab pure resistor, Z dia sama dengan R. Kalau pure capacitor, Z dia sama dengan XC. Kalau pure inductor, Z dia kan sama dengan XL. So macam itu. Faham? So sebenarnya kalau dah combine, VRMS sama dengan IRMS Z. Okay, so dia dah letak dekat bahagian impedance dekat sini. Yang dekat impedance tu dia dah letak dah. VRMS sama dengan IRMS Z. Dia jadikan Z as a sub Z. Okay. So madam rasa sampai situ je untuk pure capacitor. Untuk bahagian power adalah subtopik seterusnya. Kita boleh tengok dahulu tutorial. Okay, kita tiba soalan nombor 8. Muka surat 60. Okay. So circuit kita soalan nombor 8 ni apa nama circuit kita? Ada resistor. Nombor berapa ni? 8 Oh okey. Nombor 8 yes ada. Sorry. Kita tengok nombor 9. Resistor dan kapasitor je kan? So circuit kita ni adalah circuit RC. Okey, apa yang dia bagi? Pertama resistance 300 ohm. Kemudian 5 microfarad ni apa simbol dia? Capacitance C, betul? Capacitance. Okay, the voltage across the resistor is given by. Okay, so kalau kita lukis circuit, kita ada alternating current, kita ada resistor dan capacitor lah. Okay, so dia bagi tahu voltage resistor ni, dia punya expression adalah 1.2 cos 2500 T. Dekat resistor punya je. Voltage across the resistor. Where VR in volt, time in second. Soalan A. Write down the equation of current in the circuit. So apa expression current kita? Expression dahulu without substitution. Apa expression current kita? I sama dengan I not sin omega T. Yang tu yang kita hafal, betul tak? Konsepnya adalah current in phase dengan voltage resistor. Voltage resistor dengan current ni mesti sama fasa. Dia bagi voltage resistor kita cos. Kan? So maksudnya kita nak keep dengan sin. Takkan? Sebab theoretically kita tahu bahawa voltage resistor dan voltage dan current adalah in phase. So sepatutnya kita kena buat apa? Kena samakan fasa dia lah. Sebab dia kan dah bagi voltage resistor punya expression. So cos juga. Faham? So dia boleh ubah sebenarnya sin dengan cos tu dia boleh ubah. Tapi yang kita tahu voltage resistor dan current kena sama fasa. Okay, so cos omega T. Omega tu samalah 2500 jugalah omega kita. So dalam expression siapa yang kena substitute? Nilai siapa yang kena substitute? Omega dengan
I naught. Dua ni kena substitute sebab current dengan time ni nilainya fluctuate, betul tak? Maksudnya sinusoidal lah, time tak boleh berhenti. Sentiasa continuous kita punya time. Current pun alternate lah, ni adalah alternating current. Okay, so I naught kena cari. Omega kita dah tahu dah, samalah nilai omega 2500 So macam mana nak dapatkan I naught? Kita ada R dengan C. So kita boleh dapatkan Z, betul tak? Kita nak dapatkan Z dahulu. So Z sama dengan, kita tengok formula korang selain CNC table tu. Korang, kita ada formula untuk chapter alternating current muka surat 13. Formula untuk alternating current start dari formula nombor 54 kan? 54 V kita, 55 I, 56 I RMS, 57 V RMS, 58 capacitive reactance, 59 inductive reactance. Next kita ada 60 Z dalam bentuk teorem Pythagoras. 61 adalah phase angle kalau dia adalah RCL circuit. Okay, so sampai situ yang kita belajar dahululah. Okay, kita boleh refer kepada formula sahaja. Kita ni adalah RC circuit. So kita cuba dapatkan Z dahulu korang. So Z sama dengan 60 Formula nombor 60. So dia adalah R square plus XL tak ada kan? Sebab ni kan resistor dan kapasitor. So R square plus XC square lah. Sebab ni adalah RC circuit. So XL tu boleh kosongkan dia. Faham? Okay, so XC macam mana nak dapatkan? Kita tak ada XC. Kita ada capacitance. So dia punya formula adalah XC sama dengan formula nombor 58. XC sama dengan 1 over omega terus. Kita ada omega kan? Boleh tak madam ubahkan? 1 over omega C. Korang tambahkan dekat muka surat, dekat formula 58 tu. 1 over 2 pi FC. Satu lagi adalah 1 over omega C. Tambah dekat formula nombor 58. XC sama dengan 1 over 2 pi FC. Dia dah bagi kan? So gantikan 2 pi F tu sebagai omega. So sama dengan 1 over omega C. Boleh? Sebab nanti kan madam nak suruh koyak kan. Okay, 59 XL sama dengan 2 pi FL sama dengan omega L. So kita tambah tu. So dapatkan XC dahulu ya. Omega kita yang ni lah 2500 tu lah omega T kan. C kita 5 mikro, eksponen berapa? Negatif 6. Okey, dapatkan XC berapa? Apa unit dia? Ohm, namanya ohm kan? Mereka kata ohm gedek-gedek. Okay, so kita dapatkan Z dahulu. Kita dah dapat XC, kita boleh cari Z lah. Z sama dengan R square. R kita 300 square plus XC square, so 80 square. So berapa jawapan Z? Belum lagi. Kita buat decimal places terus. Ni 310. So 310.5 lah madam dah bundarkan. 310.5 ohm juga kan Z kita. Tadi ingat kita nak dapatkan I naught. So macam mana nak dapatkan I naught? Ni V naught sama dengan I naught Z. Sebab ni adalah combined circuit, betul? So V naught sama dengan I naught Z. Z kita dah ada, I naught nak cari. So sekarang ni V naught. Okay, nilai 1.2 ni nilai apa?
Nilai 1.2 ni. Ya. Ha? V0 apa? V0 power supply ke V0 resistor? Power supply terus. Yang dia bagi ni expression voltage resistor. Resistor punya. So ni adalah V0R sahaja. 1.2 volt. Faham? Bukan power supply punya. Okay, so kita nak V0 dari power supply. Kita ada V0R. So, soalan minta I0 Oh, kita gunakan ni lah. Kita gunakan V0R sama dengan I0R times R punya. Kita gunakan yang individual anak punya. Sebab I0R, adakah I0 untuk power supply? I0 dekat resistor, power maksimum dekat resistor, adakah sama dengan power maksimum dekat power supply? Jawapannya sama sebab ini adalah series. I. Kan? So, current maksimum dalam resistor adalah current maksimum untuk power supply jugalah. Sebab series, betul? So, kita jangan guna power supply. Kita guna yang anak dia punya nak dapatkan I0. Okay. So, V0R, kita dah ada V0R. V0 dari R, ya. So, tak guna Z lah ni. Madam pun sebenarnya mencari solution. So, V0R sama dengan I0R. Kita tadi ada, kita dah ada kan V0R 1.2 dekat atas ni tadi. So 1.2 sama dengan I0R time resistance. Sorry guys, kita tak guna pun yang atas ni. Dan sebab madam pun mencari solution. Dia banyak solution. So kita tengah mencari macam mana nak dapatkan sesuatu benda. Okay, so kita gunakan yang ini je. V0R sama dengan I0 times R. Kalau kita ambil dari power supply V0 sama dengan I0 kena Z. Kalau untuk power supply punya voltage. Kalau voltage resistor, so V0R sama dengan I0R times R. Kalau kapasitor, V0C sama dengan I0C times. Kalau untuk kapasitor, V0C sama dengan I0C times XC, sebab tu untuk kapasitor punya. Faham ke? Okay, so resistor kita 300 ohm. So dapatlah I0R berapa? 1.2 bahagi 300 negatif 3 ampere. So bolehlah masukkan dalam expression kita. I sama dengan 4 eksponen negatif 3 cos omega kita kan 2500 T. So ini jawapan dia. Dah ke? Belum. Kena bagi tahu unit. Well, I je. I current in ampere, time in second. Macam tu. Dekat CNC table tu, kita buat ni. Kita buat formula dekat bahagian circuit tu itself. Dekat power supply, tulis V RMS sama dengan I RMS. Bukan dekat power supply. Kalau dekat pure resistor, kita buat dekat VR sama dengan I R. Okay, VC sama dengan I XC. VL sama dengan IXL. Okay. Untuk combine circuit, kita buat dekat power supply. V RMS sama dengan I RMS apa? Kalau dekat power supply. Z. Kalau V0 tukarkan je M RMS. Kalau kita nak cari yang maksimum punya, so V0 sama dengan I0 Z lah. So RMS tu dia boleh
tukar dengan not. Faham tak? Nak cari yang average punya ke nak cari yang peak punya, yang maksimum punya. Okay kan? Okay. So yang ni samalah, VR sama dengan IR. VC sama dengan IXC samalah. So boleh tambah dekat situ so that tak lupa formula power supply VRMS sama dengan IRMS Z. Kalau anak dia VR sama dengan IR. Lepas tu anak seorang lagi VL sama dengan IXL. Kan kita tambah dekat CNC table tu. Okay, RCL VRMS sama dengan IRMS Z kalau dia daripada power supply. Okay, VR sama dengan IR, VC sama dengan IXC, VL sama dengan IXL untuk anak punya. Okay, faham kan? Nanti nak tahu beza dia. Okay, so itu nombor 8. Soalan pertama expression. Soalan kedua, determine the capacitive reactance. Kita dah cari kan tadi kan? Capacitive reactance yang madam dah padam tu. Apa? Nak guna apa? Capacitive reactance apa simbol dia? Xc sama dengan 1/omega C. Okay, omega kita 2500. Capacitance kita dah ada 5 mikro. So dapat berapa tadi? 30 80 ohm. Okay, so to B, next C. Write down the equation of the voltage across capacitor pula. VC. Tadi kan yang dia bagi dekat kita VR. Sekarang ni dia nak VC punya expression. Apa dia punya formula dulu? VC sama dengan negative apa? Oh okay, sebab apa? Sebab ni sekejap madam buat kan VR kita kan dia buat cos kan, positive cos. Kalau VR cos, kalau dalam phasor tu kat mana? Kanan, atas, kiri, bawah, sebab dia semua 90 degree je kan. Kalau cos dekat mana dalam phasor diagram kita? Cos. Atas kan, sebab cos kan dia macam ni. Kan, cos kita kan tak menguji. So kita punya phasor tu dekat bahagian atas lah yang jadi cos. Betul? Okay, so kita tahu VR kita kan cos. So I kan in phase dengan VR kan? Okay, so sekarang ni capacitor. Capacitor dia lagging current ke dia leading current? Capacitor kan kalau yang asal kita belajar dia ke bawah, betul? Dia masa bila dia ke bawah dia lagging. So dekat mana madam nak buat VC kita tu? Dia 90 degree tau. Dia beza tu dia lagging behind current by pi/2 radian. So kena buat ke kanan ke kiri? Kalau ke kanan, kita punya phasor rotate clockwise ke anti-clockwise? Anti-clockwise. Kalau dia pergi ke kiri, siapa yang leading sekarang ni? VC ke I? VC yang leading, betul tak? Dia mendahului current. Tapi VC kita, dia tak mendahului, dia ke belakang sebanyak pi/2 radian. So VC kita kat belah sini lah sepatutnya. Sebelah kanan. Faham tak? Sebab dia leading. Untuk apa? Macam ni nak tulis. For capacitor, kan nota kita tadi. For capacitor, I leads V by pi/2 radian. Current leading. So current kita letak dia 90 degree. So VC kena kosong. Sebab current leading lah. Current mendahului voltage capacitor by pi/2 radian. Okay, faham? Okay, kalau macam itu expression kita apa? Kalau VC, tak payahlah padam Okay, kalau VC kita dekat x-axis, so apa expression VC kita? VC sama dengan V0 C. Sin ke cos ke negative sin ke negative cos? Kalau dia dekat x-axis. Sin.
dari origin. Kan? So V0 C sin omega T yang kita kena buat. Kalau tak tahu, kita boleh buat cos juga. Kita boleh remain cos tapi kena ada minus pi over 2 sebab voltage kapasitor kita dia ke belakang berbanding current. So kalau tak tahu awak boleh remain macam cos punya sebab soalan dia bagi dalam bentuk cos. So kita remain cos dan kita kena tolak dengan pi over 2 radian. Okey, boleh? Mana-mana satu. Okay, by the way, cos omega T minus pi over 2, kalau awak shiftkan, awak akan dapat bentuk sin selepas tu. Okay. So V0 C, kita nak ni kita omega, kita dah settle lah omega untuk semua orang sama 2500. Okay. So kita nak cari V0 C, voltage maksimum dekat kapasitor. Kita ada voltage maksimum dekat resistor. V0 C sama dengan I0 C times XC lah. Dapatlah V0 C, betul? Sebab I0 madam kata sama current maksimum dekat kapasitor, sama dengan current maksimum dekat resistor, sama dengan current maksimum untuk power supply sebab series. Okay. So V0 C sama dengan I0 times XC. So tak payahlah letak C dekat I0 tu, kita letak I0 je. So I0 tu tak kisah dari siapa-siapa punya. Sebab sama, series. Okay, kita nak cari V0 C, I0 kita sama 4 eksponen negatif 3. XC kita dah dapat dekat atas 80. So jawapannya 320 0.32 volt. So boleh letakkan dekat expression kita 0.32 sin 2500T. Ataupun V sama dengan 0.32 cos 2500T minus pi over 2. Boleh. Kalau malas nak shifted kan, kita tahu voltage kapasitor dia lagging behind current, so tambah je tolak pi over 2, yang cos tu remain. Untuk current kan cos kita remain sahaja. Okay, faham? Lepas tu kena buat apa? Unit, right? Where V in volt, time in second. So tu expression kita. Okay, boleh? Boleh ya. So petang ni kita jumpa lagi untuk discuss quiz yang ketiga. Homework korang. Ada homework, dah lama tak bagi homework ni sebenarnya. Okay, homework nombor 10. Esok pun kita tak ada kelas kan, esok practical test. Okay, so korang boleh buat sebelum tutorial lah. So fokus untuk malam ni practical test. Lepas dah practical test, malam esok boleh buat homework. Okay, nombor 10, 11, 12, 3 soalan tu dah boleh buat dah. Okay, dia akan confuse dahulu mula-mula. Cuba untuk buat dulu so that tak just terima jawapan dari madam. Okay, Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam.